Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 1 Mei bersama saya Vanessa Mering dan kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak komited dalam memastikan kawasan luar bandar dihubungkan dengan infrastruktur dan akses jalan raya yang baik. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ke arah itu semua jurutera Jabatan Kerja Raya JKR bahagian telah diarah merekodkan penempatan luar bandar dan kampung di bahagian masing-masing yang masih tiada akses jalan raya. Dato' Amar Douglas menegaskan setelah rekod tersebut diperolehi, pihaknya akan meneliti dan membuat perancangan sebaik mungkin untuk menghubungkan kawasan yang belum mempunyai infrastruktur dan akses jalan raya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Katibas, Bukit Goram, Baleh dan Pelagus di Dewan Suara Kapit. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak menjelaskan jurang pembangunan di bandar dan luar bandar menjadi agenda utama kerajaan negeri agar tiada kawasan ketinggalan daripada pembangunan menjelang 2030. Pada majlis sama, Dato' Amar Douglas turut mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang dilantik sebagai pengerusi baharu Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA bagi menggantikan mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Beliau menyifatkan pelantikan Dato' Alexander sebagai pengerusi URDA yang baharu membuktikan kepercayaan Premier Sarawak terhadap kepimpinan Dato' Alexander. Sementara itu, beliau turut memuji kesepakatan keempat-empat cawangan itu atas resolusi mereka supaya jawatan Presiden PBB dan 2 timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada mesyuarat parti TDC Jun ini. Ini membuktikan kebersamaan semua ahli parti dan berpegang teguh atas dasar perpaduan serta disiplin dalam memperkasakan lagi parti seterusnya memacu pembangunan negeri. Keluhan pengusaha Bot Express yang mengalami kerugian berikutan kenaikan harga diesel segera diatasi. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Henry Jinet berkata, perbincangan mengenainya telah dilakukan bagi mencari penyelesaian untuk kebaikan pengguna di daerah itu. Jadi kita sedang berbincang dengan pihak Marin, Lembaga Sungai, pihak KPDNK, bersama dengan operasi pemilik bot untuk mereka terus memajukan permohonan supaya dapat dipertimbangkan untuk dibeli subsidi minyak. Kalau tidak, mereka akan mengecaskan tambang lebih tinggi kepada pengguna dan ini akan menyusahkan pengguna lah. Jelasnya, beliau telah berhubung dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi mempercepat dan mempertimbang agar kemudahan subsidi ini dapat diberikan kepada pengusaha Bot Express di Limbang. Ujarnya lagi, pemberian subsidi ini penting bagi mengelakkan kenaikan caj tambang yang lebih tinggi yang akan membebankan pengguna. Beliau menyatakan demikian kepada media pada kempen kesedaran keselamatan di sungai bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di Limbang. Dalam perkembangan lain, Datuk Henry menyeru agar pemilik perahu tambang digalakkan memiliki Certificate of Competence COC yang dipohon melalui Jabatan Laut. Ujarnya, mereka akan diberikan lesen dan permit bagi membolehkan mereka memohon insyuran perlindungan diri sekiranya berlaku insiden yang tidak diingini berlaku. Di Sarawak khususnya di Kuching, rakyat kian teruja dengan kemeriahan sambutan Aidilfitri dengan lembaran baharu. Rakyat mula pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan yang dianggap istimewa kali ini setelah peralihan ke fasa endemik dilaksanakan pada 1 April yang lepas. Ikuti perincian lanjut bersama wartawan Andrew Bong Wei Jie. Kemeriahan Syawal tahun ini dianggap istimewa setelah peralihan ke fasa endemik membawa sinar harapan untuk rakyat meraihkan Aidilfitri tanpa sekatan yang ketat berbanding 2 tahun lepas. Suasana di sepanjang Lubun India atau India Street dibanjiri warga kota untuk persiapan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti.
Pengunjung turut berbelanja membeli pakaian raya seperti baju kurung, baju Melayu, kurta dan semestinya songket Sarawak. Menurut anak rantau yang baru pulang ke bumi Kenyalang, Kamaluddin, peralihan ke fasa endemik sudah pasti menjadi batu loncatan buatnya kerana sambutan raya kali ini semestinya lebih menarik dari sebelumnya. Bagi saya, sebab pandemik ni banyak perkara yang kita boleh lakukan sebab SOP dah diperketatkan lagi. So, banyak yang kita boleh lakukan seperti banyak yang selalu ada pada balik di kampung. And then, perkara yang paling best lah kita dapat kumpul saudara kita yang dekat-dekat tu seperti adik-adik kita lah. Menurut Hidayatullah Bashir yang hampir berpuluh tahun bertapak di India Street sebagai pengusaha butik pakaian, kurta menjadi pilihan warga kota memperagakan diri pada Aidilfitri nanti. Baju Melayu tahun ini paling banyak dengan kurta. Kurta yang ini koleksi branding semua sendiri. Kami yang siapkan kain sendiri. Begitu cantik jahit dia. Memang orang beli tidak berputus-putus. Baju Melayu, kurta dan baju kurung koleksi saya sendiri. Tahun ini, rakyat Malaysia mendapat peluang menyambut Aidilfitri tanpa sekatan berbanding sebelum ini. Hayati Sahari yang menyambut Aidilfitri bersama keluarganya tahun ini menganggap perayaan kali ini bagainya balas dendam. Perasaan of course bersyukur, Alhamdulillah. Lepas tu kita rasa gembira sebab dah 2 tahun raya macam tak raya. And this year everybody raya, maksudnya memang betul raya lah this year. Dengan persiapan, tengok macam shopping pun dah macam kadang-kadang tu apa orang cakap risau juga sebab mungkin ada dah rasa loose sikit dengan SOP apa semua macam tu, tapi memang berbeza daripada 2 tahun lepas lah. Raya tahun ni nampak sangat persiapan raya tu orang memang macam balas dendam. Semestinya, sambutan Aidilfitri amat berbeza pada tahun ini. Saudara dan sahabat handai dapat berkunjung ke rumah dengan gembira. Namun, SOP perlu dipatuhi dan sering lakukan saringan sebelum berkunjung ke rumah. Sekian laporan daripada saya, Andrew Bong Wee Jie. 祝所有穆斯林同胞们斋戒月快乐。 Saya ingin mengambilkan kesempatan ini mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua kenalan. Maaf zahir dan batin. Stay safe, stay vigilant. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kepada yang pulang ke kampung tu selamat, berhati-hati semua dan jaga SOP dan jaga kebersihan semua. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita kena jaga SOP, jaga jarak jugalah ya. Kes kebakaran mengikut jenis bangunan di bahagian Miri bagi tempoh 3 tahun lepas menunjukkan penurunan. Pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Syafai memberitahu sebanyak 922 kes direkodkan pada tahun 2019 menurun kepada 465 kes pada 2020 dan 408 kes pada tahun lepas. Ahmad Nizam menjelaskan penurunan kes kebakaran bangunan itu adalah disebabkan pandemik COVID-19 dan penghuni sentiasa berada di rumah ekoran Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan ketika itu. Beliau berkata demikian pada program Coffee Break Free Goodies Bag dan pengagihan risalah keselamatan kebakaran Anjuran Petronas Lambir Musa Jaya bersama JBPM Zon 6 Miri bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di Miri. Dalam pada itu, beliau menasihatkan masyarakat supaya mengelakkan sindrom 3L iaitu lupa, leka, lalai dalam memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat. Mana saya tekankan di sini, kita kena elakkan sindrom 3L, lupa, leka, lalai dan sentiasa amalkan 3P, pencegahan, pengawasan, perlindungan. So, that's way kita akan make sure kita sentiasa dalam keadaan selamat.
Jadikanlah musim percutian, musim perayaan ini satu kenangan yang bahagia dan elakkan daripada duka. Sementara itu, pengusaha stesen minyak Petronas Lambir Mosajaya, Cindy Ling Sing berkata sempena ulang tahun ke-25 program Coffee Break Free Goodies Bag anjuran Petronas, semua stesen minyak Petronas di seluruh negara mula mengagihkan pek makanan ringan dan minuman dalam usaha menimbulkan kesedaran terhadap keselamatan jalan raya kepada pengguna jalan raya. Tujuan untuk menekankan kepentingan keselamatan jalan raya bagi para pengguna, para pemandu khasnya lah. Katanya program berkenaan akan diadakan dalam 4 hari bermula semalam, hari ini dan seterusnya pada 7 dan 8 Mei ini. Kejohanan bola sepak Piala Perpaduan akan diadakan pada Hari Raya ketiga yang akan diadakan di Padang Bola Sepak Kampung Sambir Asajaya Semerahan. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya berkata kejohanan itu merupakan acara tradisi setiap kali raya dan ia tidak diadakan sejak 2 tahun lepas akibat pandemik COVID-19. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan kejohanan itu juga memeriahkan lagi sambutan Hari Raya di kampung berkenaan selain mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum yang bukan hanya disertai oleh penduduk kampung Sambir, malah turut disertai pasukan dari luar kawasan. Yang melibatkan anak-anak Sambir, anak-anak kampung-kampung yang berdekatan yang mungkin bekerja di Sibu, kerja di Kuala Lumpur, kerja di tempat-tempat lain, apabila mereka balik, satu daripada aktiviti untuk sambutan Hari Raya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas rakaman perutusan Hari Raya Aidilfitri di Kuching. Sementara itu, penaung Kelab Sambir Bistari Abdullah Julahi memaklumkan sebanyak 48 penyertaan telah diterima oleh pihaknya untuk menyertai tamasya tertua itu yang dianjurkan oleh Kelab Bola Sepak Sambir Bistari dengan menawarkan hadiah wang tunai RM5,000 dan piala pusingan. Kejohanan itu juga terbahagi kepada 2 kategori iaitu kategori veteran dan kategori biasa serta 2 pasukan yang layak ke pusingan akhir akan mendapat set jersey. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 1 Mei berakhir di sini. Kami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada keluarga Malaysia. Dengan itu saya Vanessa Mering, salam sejahtera dan jumpa lagi.